Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini ialah sebuah kisah seram daripada pengalaman aku sendiri. Kisah seram ini adalah sebuah kisah seram yang mana aku bersama dengan rakan-rakanku ataupun dengan kawan-kawanku telah pergi ke sebuah rumah panjang yang terletak di Taman Melawati. Kisah ini adalah sebuah kisah yang aku telah bertemu dengan keluarga orang Bunian. Sama ada anda mau percaya atau tidak, ini adalah kisah benar beberapa tahun yang lepas. Di suatu petang yang hening, aku dan 6 orang rakanku telah berpakat untuk pergi meronda-ronda dengan motosikal di satu kawasan di Taman Melawati, di sebuah bukit. Aku teringat pada satu kisah di sebuah bukit yang terdapat rumah tinggal, iaitu 2 blok rumah panjang. Tujuanku hanyalah untuk melawat kawasan tersebut. Kata pencerita kepadaku, rumah tersebut telah ditinggalkan lama. Kenapa dan mengapa rumah itu ditinggalkan? Ia menjadi satu tanda tanya kepada diriku. Sedangkan kawan-kawan aku tidak tahu mengenai rumah tersebut. Aku yang membawa mereka ke kawasan itu. Aku bersama kawan-kawanku pergilah ke kawasan tempat itu. Apabila aku sampai di atas kaki bukit itu, aku terlihat deretan rumah panjang. Apabila aku mengamati kawasan dan rumah panjang itu, aku terlihat ada kelibat orang yang tinggal di dalam rumah panjang. Rumah panjang yang pertama. Apabila aku mendekati pintu rumah tersebut, aku lihat memang ada penghuninya. Rumah yang lain rumah semuanya kosong dan terbiar lama. Lalu aku memberi salam dan disambut oleh penghuni rumah itu. Penghuni rumah itu diduduki oleh sebuah keluarga yang kecil yang terdiri dari seorang lelaki, mungkin seorang bapa, seorang wanita, mungkin seorang isteri kepada lelaki tersebut, dan seorang baby yang sedang didukung oleh wanita itu. Mereka hanya berkemban, tidak berpakaian, hanya memakai kain pelekat sahaja. Ketika itu, mereka sedang hendak minum petang, lalu mereka mempelawa aku untuk minum bersama mereka. Tapi aku menolak dengan alasan yang aku baru selesai minum. Sebenarnya, pada masa itu aku lihat di kawasan tempat aku berdiri, kawasan dia agak cerah, tapi kawasan rumah tersebut agak malap dan gelap. Sebab itulah menjadi satu tanya aku, kenapa aku menolak pelawaan lelaki itu. Yang peliknya, di kawasan tersebut hanya ada satu keluarga sahaja, dan rumah-rumah lain agak kosong dan terbiar usang. Dan pada masa itu memang keadaan diri aku masa itu memang tak ada apa-apa perasaan, melainkan ada satu perasaan wasangka, siapa lelaki yang sedang aku berborak ini. 4 orang dari rakan aku menepuk-nepuk bahuku dan bertanya kepadaku dengan siapa aku bercakap. Aku berfikir, takkan mereka tak nampak siapa yang sedang aku berborak ni? Siapa yang sedang aku bercakap? Cuma yang aku fikir, mungkin soalan yang ditanya oleh kawan aku tadi tu ada satu soalan yang biasalah. Mula-mula aku tidak syak apa-apa. Mungkin kawan aku nak tanya aku kenal ke dengan penghuni rumah tersebut.
Ketika itu kami berbaris. Keadaan dari wajah kawan-kawanku agak kebingungan. Ada dari suara kawan-kawan aku mengatakan, tiada sesiapa di sini. Dengan siapa kau bercakap? Kawasan ini penuh dengan semak samun dan dengan daun-daun kering yang berteraburan. Sedang ketika itu aku leka bersembang dengan penghuni rumah panjang itu. Apa yang aku sembang ialah, aku bertanya kepada penghuni rumah tersebut, sudah lama ke tinggal di sini? Dan mana penghuni-penghuni yang lain? Tetapi persoalanku itu tidak dijawab oleh penghuni rumah itu. Melainkan dia bertanya balik kepadaku, daripada mana? Dan buat apa kat kawasan ni? Jadi aku kata, aku daripada rumah. Jadi semasa aku sedang meronda-ronda di kawasan ni, jadi aku terlihat ada sebuah bukit di atas ni. Jadi aku cuba naik untuk nak melihat ada apa di atas bukit ni. Jadi aku pun naik dan aku lihat ada deretan rumah panjang di atas bukit ini. Jadi aku tak sangka pula yang dekat rumah panjang ni ada orang yang tinggal. Tetapi kawan-kawanku tetap berkeras dan bertanyakan kepadaku, dengan siapa kau bercakap? Aku seramai 7 orang termasuk aku, dan 4 orang kawan aku tidak dapat melihat. 3 orang kawan aku macam biasa, bila aku sampai dan aku salam penghuni rumah tersebut, dan diikuti oleh 3 orang rakanku, dan 4 orang rakanku tidak bersalaman kerana mereka tidak nampak apa-apa. Hanya yang mereka nampak di kawasan itu penuh dengan semak samun, dan rumah yang aku singgah itu adalah sebuah rumah kosong yang terbiar, dan pintu dia memang tak tutup-tutup, memang terbuka, sentiasa terbuka, dan tak ada sesiapa di situ. Dan kawasan dia agak suram dan menakutkan, seram. Jadi aku pun teruskan bersembang dengan penghuni rumah itu, dan dia tanya kepadaku, ada keluarga ke tinggal di kawasan ni? Jadi aku kata, aku ada seorang ayah yang tinggal dekat lorong Selangor. Jadi dia kata, ayah buat apa kat situ? Itu kan kawasan kedai. Jadi aku kata, memang kawasan kedai, ayahku berniaga di situ. Jadi dia kata, ayah berniaga apa? Aku cakap, ayahku berniaga kedai buku. Dia berniaga buku. Dan dia kata, tu yang haji tu ke? Kenal ke? Dia kata, kenal. Haji tu ada buat bekam kan? Haji Ibrahim, dia kata. Aku jawab, lah. Jadi dia kata dia ada saudara dia pernah datang di situ. Jadi masa bila dia kata saudara dia pernah datang kat situ, aku teringat yang bapa aku pernah cerita dekat aku. Dia ada kawan daripada orang Bunian. Isteri dia adalah manusia, tapi suami dia Bunian. Jadi pernah datang berbekam dengan bapa aku, tapi bapa aku boleh berdialog dengan suami dia. Jadi bila aku teringat kisah tu, aku mungkin ini adalah kawasan dia. Ini adalah kawasan yang bapa aku pernah ceritakan kepada aku. Jadi aku pun selesai aku berborak ketika tu. Bila aku sampai di kawasan tersebut, ketika tu jam menunjukkan lebih kurang dalam pukul 6. Jadi lebih kurang dalam 40 minit lah aku bersembang, dan hampir maghrib ketika tu, dan aku minta izin untuk pulang. Dan sebelum aku pulang, aku ada kata dengan pengundi rumah tu, aku kata yang aku akan datang kembali pada esok hari pada waktu yang sama, untuk aku nak berborak lagi dengan dia. Pasal aku kata aku tak puas berborak sebab masa terlalu singkat untuk aku nak berborak dengan penghuni rumah tu. Jadi apabila aku nak balik tu, aku tengok ke belakang, aku tak nampak lagi dah ada sesiapa dekat rumah tu. Mungkin penghuni rumah tu dah masuk dalam. Jadi bila aku toleh ke belah kanan aku, jadi aku nampak ada seorang lelaki tau. Lelaki tu berkemban juga. Dia pakai kain pelekat. Tapi lepas aku pandang dia, dia terus hilangkan diri. Jadi kawan aku ni tetap berkeras dengan aku. Dia kata, abah, kawasan ni memang tak ada sesiapa tinggal kat kawasan ni. Kawasan ni penuh dengan semak-semak dan juga penuh dengan daun-daun kering. Aku tetap cakap kawasan ni bersih dan tak ada pun semak-semak dekat kawasan ni.
diikuti dengan 3 orang kawan aku yang lain. Diikuti oleh dua orang rakan aku yang lain. Aku 7 orang. Jadi 4 orang kawan aku ni tetap berkeras. Dia kata memang tak ada sesiapa kat sini. Jadi ada yang biasalah kalau orang tua kata kalau nak tengok hantu kena pandang bawah kangkang. Kena kangkang dan tengok bawah kangkang. Jadi mereka buat lah. Aku pun tengok sekali lah, tapi tak ada apa-apalah. Jadi aku pun berkata dengan mereka, tak apalah, untuk memastikan apa yang kau kata dia benar, esok pada waktu yang sama kita datang lagi di tempat ni. Aku nak tengok betul ke apa yang kau cakap. Sebenarnya aku dah pernah sampai di kawasan ni. Di kawasan Rumah Panjang ni aku dah pernah sampai sekali dengan kawan aku berdua saja. Pada ketika tu kawan aku nampak ada perempuan yang sedang menaiki anak tangga bukit ni, anak kaki bukit ni. Dia sedang menaiki. Jadi dia berhenti motor dengan aku. Motor memang kena parking kat bawah, memang tak boleh bawa di atas. Jadi aku pun ikut sekali dengan dia. Jadi dia lari tau, dia kejar perempuan ni. Aku pun kejar sampai di tengah-tengah rumah, di Rumah Panjang. Jadi tengah-tengah tu aku tengok macam ada beranda tau. Jadi aku pun stay kat situ pasal aku tak nampak kawan aku. Aku tak jumpa kawan aku mana pergi. Jadi aku hanya tunggu di situ. Jadi bila aku tunggu, aku panggil-panggil kawan aku tapi kawan aku tak menyaut. Jadi tak lama lepas tu memang aku ada terdengar tau. Terdengar bunyi suara perempuan, orang-orang bersembang kat situ. Tapi yang peliknya tu kawasan hutan, mana ada orang tinggal. Tapi tu kisah tu agak lama sebelum aku sampai ke kawasan dengan 6 orang kawan aku yang lain ni. Jadi bila aku jumpa kawan aku, jadi aku tanya, tapi kawan aku agak lemah tau pada masa tu keadaan dia. Jadi aku tanya, ada perempuan tak yang kau nampak tadi? Dia kata tak ada. Kata bah, jom kita belah bah. Masa tu bulu roma aku memang dah tegak. Memang aku dah terasa seram kat kawasan tu. Memang ada satu aura yang menyeramkan dekat situ. Jadi aku pun turun cepat-cepat lah dengan kawan aku. Jadi aku nak kongsi dengan peramal-peramal ataupun ghostbuster yang nak sampai ke tempat ni. Aku akan bawa anda semua untuk sampai ke tempat ni, tapi dengan syarat anda mesti komen di bawah dan subscribe channel aku, dan aku akan sampaikan di mana kawasan ni. Aku akan sama-sama bawa korang pergi tempat ni kalau korang nak uji nyali ke kawasan ni. Kawasan ni adalah satu kisah benar yang aku tak tipu kamu semua. Yang aku pernah bertemu dengan penghuni rumah tersebut adalah satu pengalaman misteri. Dan keesokan harinya, apabila aku sampai bersama dengan kawan-kawan aku di kawasan itu, memang aku terkejut. Kerana kawasan itu memang tak ada sesiapa yang tinggal. Dan pintu yang semalam yang aku pergi rumah tersebut memang sentiasa terbuka, memang tak ada penghuni di dalamnya. Dan kawasan tersebut memang benar apa yang dikatakan oleh kawan-kawan aku. Kawasan itu penuh dengan semak dan juga penuh dengan daun-daun kering yang menutupi tanah tersebut. Jadi itulah yang menjadi misteri bagi diriku dan juga kawan-kawanku. Dan selepas daripada kejadian itu, aku tidak lagi sampai di kawasan itu. Cuma aku lalu di bawah je, di jalan bawah lah, bawah bukit tu je. Jadi aku agak cerita aku ni dapat memuaskan ataupun memberikan penjelasan kepada anda semua yang menonton channel aku ni. Dan moga-moga terhibur. Dan aku harap tolong subscribe di bawah tu, tekan loceng dan like, sokong filem aku, sokong cerita aku. Dan bertujuan adalah untuk aku boleh menyampaikan lagi kisah-kisah yang lain kepada anda semua. Selamat menonton dan selamat terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih. Bye.